Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, mama, my. Ataupun orang buat lagu background dia, Mama, I'm in love with the criminal. So aku nyanyi je sebab apa? Aku tahu suara aku tak sedap pun, tapi aku nyanyi sebab kalau aku letak lagu yang betul nanti aku kena copyright. So macam itulah. So video dia sangat cute and then went viral all over the world. So kita kena tahu apa yang berlaku dekat perempuan ni sampai dia masuk penjara sedangkan muka dia sangat cute, comel dan cantik. Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Popcorn Channel. So guys, hari ni aku nak bercerita tentang satu video yang sangat viral baru-baru ni. Dekat Twitter, dekat Instagram, dekat WhatsApp, Facebook, semua ada muka dia. Nama perempuan ni ialah Isabella Guzman. Okay, kes ni actually berlaku lama dah, 7 tahun lepas berlaku, iaitu pada tahun 2013. Waktu tu Isabella Guzman ni baru berusia 18 tahun. Okay, sebelum kita masuk kepada kisah kriminal yang dia buat, aku akan cerita sikit tentang latar belakang Isabella Guzman ni. Isabella Guzman adalah seorang gadis yang dilahirkan pada bulan Jun 1995 dekat Colorado, Amerika Syarikat. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Yunmi dan juga bapa dia iaitu Robert Guzman. Okey, waktu kelahiran Isabella Guzman ni, dia pun punya kehidupan okey je, tak ada masalah. Family, mak ayah dengan Isabella Guzman okey. Membesar menjadi budak yang sangat baik, cute, ceria, peramah. Tapi sampai waktu Isabella Guzman ni berusia antara 9 hingga 10 tahun, ibu bapa dia iaitu Yunmi dan juga Robert Guzman bercerai. Waktu mereka berdua bercerai ni lah, dekat sini terdetiknya dalam hati Isabella Guzman ni, dia mula menjadi seorang yang lebih liar. Tak kata liar sangat, tapi dia mula macam menyendiri, suka marah-marah mak dia, macam tak mau dengar cakap, mula jadi liar lah. Lepas tu, benda ni tak teruk sangat awal-awal. Dia cuma jadi seorang budak yang sangat memberontak sebab dia rasa kenapa mak dia bercerai dengan bapa dia. Macam tu. Masa dia berusia 14-15 tahun macam tu, mak dia Yunmi berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Ryan Hui. Ryan Hui ni pula lama-lama dah berkawan dengan mak si Isabella Guzman ni, berkahwinlah mereka. Start daripada perkahwinan Yunmi dan juga Ryan Hui ni, start daripada itulah Isabella Guzman ni mula menjadi lebih liar. Kalau tadi dia cuma macam gaduh-gaduh dengan mak dia sikit-sikit, tapi at least dia setia dengan cakap. Bila mak dia dah kahwin dengan lelaki baru, dia memang ignore mak dia betul-betul. Apa-apa saja memang gaduh. Gaduh pula bukan gaduh yang biasa-biasa, memang gaduh yang teruk. Menurut Ryan Hui, anak dengan mak ni, si Yunmi dan juga Isabella Guzman ni memang setiap hari bergaduh. Setiap masa asal jumpa bergaduh. Si Isabella Guzman ni pula memang seorang budak yang sangat memberontak, sangat suka buat benda yang salah lah. Sebab tu lah mak dia apa-apa marah dia. Jadi si Isabella ni pula tak suka mak dia dengan kahwin lelaki baru semua. Jadi memang kalau Yunmi berjumpa dengan Isabella Guzman, si anak berjumpa dengan mak ni memang akan bergaduh. Sehingga kan satu hari mereka bergaduh dengan sangat teruk sampai Isabella Guzman sanggup ludah dekat muka mak dia sendiri. Dia ludah, dia gaduh-gaduh dengan mak dia, tui dia bawa ludah kat mak dia. Hampa boleh bayangkan tak kalau kita buat macam tu? Oh, memang kenalah kayu nasi. Okey, lepas dia dah buat ludah tu, memang things dah get worse dah dekat situ. Dia memang dah benci mak dia gila-gila. Dia memang dah tanam perasaan memang aku tak boleh dengan perempuan ni, aku tak boleh dengan mak aku, macam tu. And then pada tahun 2013, which is Isabella berusia 18 tahun, pada tarikh 27 Ogos 2013, tiba-tiba mak Isabella ni, Yunmi Hui ni, dapat email Shopee. Dia dapat email tiba-tiba. Email tu dia buka daripada Isabella Guzman. Dia pun buka lah email anak dia. Apa yang Isabella Guzman tulis dalam email dia ialah you will pay. Kalau macam translate, maksud dia awak akan bayar. Kalau dalam bahasa kita, tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Macam tu. Jadinya lepas mak dia dapat email daripada Isabella Guzman yang tulis you will pay, mak dia jadi takut. Sebab apa? Mak dia memang tahu anak dia ni ada masalah tekanan jiwa. Mak dia takut anak dia boleh mengapa-apakan diri mak dia.
kiranya You Will Pay tu dah dianggap sebagai satu ancaman ataupun ugutan kepada Yoon Mi Hui. Jadi Yoon Mi Hui ni pun segera telefon pihak polis, bagi tahu kat pihak polis, okey cik, anak saya menghantar email yang berbaur ugutan kepada saya. Jadi saya nak cik ikut saya pergi rumah, tengok keadaan anak saya tu okey tak, sebab saya takut kalau saya diapa-apakan, sebab anak saya ni ada masalah tekanan jiwa. Okey, polis pun pergi rumah lah. Yoon Mi Hui balik rumah, dia tengok si anak dia semua. Okey lah, tak ada apa. Isabella Guzman macam okey lah, tak ada apa. Polis memang tengok dia siasat-siasat sikit. Okey, tak ada apa. Tu mungkin cuma macam kata-kata dekat mak dia waktu dia marah kan, You Will Pay, macam tu je. Esok tu pada tarikh 28 Ogos 2013, ayah kandung Isabella Guzman datang ke rumah Isabella untuk bawa Isabella ni berjalan-jalan. Waktu tu kira macam nak spend time lah dengan anak dia. Jadi si Robert Guzman ni cakap Isabella Guzman, okey Isabella, mak bagi tahu yang Isabella ni memberontak, ada masalah tekanan jiwa, ugut-ugut mak. Lepas tu si Robert Guzman ni bagilah nasihat dekat si Isabella tu, kita kena jadi orang yang menghormati apa-apalah. Kira dia bagi nasihat yang positif. Isabella, hormatlah mak, jangan buat kat mak macam tu, jadi budak baik macam tu. Lepas tu Isabella pun angguk. Si Robert Guzman ni pun ingat, okey lah anak aku dah besar, dah umur 18 dah time tu, aku dah bagi nasihat apa yang patut, dia mesti faham apa yang aku cakap. So si Robert Guzman ni pun hantarlah Isabella Guzman ni balik ke rumah tanpa dia tahu bahawasanya petang tu atau malam tu something big happen. Jadi pagi 28 Ogos 2013 tu, Isabella Guzman jumpa dengan bapa dia iaitu Robert Guzman, bersiar-siar dekat taman, jalan-jalan, cakap benda yang positif supaya anak dia ni berubah. Malam tu Isabella Guzman bunuh ibu kandung dia. Okey, masa malam tu ibu dia Yoon Mi Hui ni balik rumah dalam pukul 9.30 macam tu. Masa tu Ryan Hui dah ada dekat rumah, tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV lah. Lepas tu Yoon Mi Hui ni cakap, biasalah orang balik kerja mestilah nak mandi-mandi, nak tukar-tukar baju apa semua. Lepas tu Yoon Mi Hui ni cakap lah kat Ryan, okey lah, nak naik atas, nak mandi-mandi, nak bersihkan diri semua. Lepas tu si Yoon Mi Hui ni pun naiklah tingkat atas, membersihkan diri semua. Tiba-tiba Ryan Hui terdengar bunyi something yang jatuh, something besar yang kedepuk jatuh macam tu. Lepas tu dengar bunyi jeritan yang sangat kuat daripada tingkat atas, dan Ryan Hui sedar bunyi jeritan tu ialah suara isteri dia iaitu Yoon Mi Hui. Ryan Hui ni lari naik ke atas, tengok pintu toilet tempat mandi tu. Dia tengok dekat bahagian bawah pintu tu dah ada berlumuran darah yang keluar daripada bawah pintu tu. Lepas tu dalam hati dia dah memang, aku tahu Isabella ni buat something dekat bini aku. Dia cepat-cepat call pihak polis, cakap, cik, anak saya buat something dekat mak dia dalam toilet, saya tak boleh nak buka sekarang, tolong datang dengan cepat. Lepas tu dia pun letak phone, dia pun ketuk-ketuk pintu lah, Isabella buka pintu. Tak ada apa, tak ada siapa buka pintu. Tapi hakikatnya memang dalam tu boleh nampak yang Isabella tengah buat something dekat mak dia. Lepas tu tak sampai 5 hingga 10 minit macam tu, tiba-tiba pintu bilik air tadi dibuka. Waktu tu Ryan Hui, dia punya terkejut, dia punya sedih hampa tu memang tak terkira lah. Sebab apa, buka saja pintu tu, zak, dia nampak bini dia iaitu Yoon Mi Hui terlentang dekat bawah dalam keadaan bogel, dan Isabella Guzman tengah pegang satu pisau dalam keadaan berlumuran darah. Satu bilik air tu memang penuh darah. And waktu tu Ryan Hui pun, dia ketuk pintu, dia tak membawa senjata apa. Jadi bila Isabella Guzman ni tunjuk senjata pisau tu, dia pun ke belakang lah. Ryan Hui ni ke belakang macam, okey, relax, sabar. And then Isabella Guzman dengan selambanya tak ada apa, dia berjalan terus keluar daripada rumah. Waktu tu Ryan Hui tengok bini dia dah terlentang dengan muka yang hampir hancur, ditusuk oleh Isabella Guzman menggunakan pisau yang dia pegang tadi. Dan dekat sebelah mayat bini dia ni ada satu kayu baseball.
Waktu ni Ryan Hui bila nampak bini dia dah terlentang tu, dia cuba untuk buat CPR, cuba untuk gerakkan bagi bangkit, tapi dalam hati dia dah tahu bini dia memang dah tak ada, sebab melihat daripada keadaan darah yang penuh dalam toilet tu dengan muka yang hampir hancur. And then polis pun datang. Waktu polis datang tu, Isabella Guzman dah lari daripada rumah. So polis pun angkatlah mayat apa semua, buat bedah siasat apa semua. Waktu Isabella Guzman ni lari daripada rumah, actually dia keluar dari rumah tu dalam keadaan dia hanya memakai satu pakaian dalam sport dan juga seluar pendek, dan pegang pisau, sebelah kasut je pakai, sebelah lagi tak pakai kasut. Dia lari tapi dia tak tahu hala tuju dia. Dia macam dia tak tahu nak pergi mana. Dia lari and then dia jumpa satu minimarket. Dia jumpa satu minimarket ni, dia pun buang pisau apa semua. Dia masuk dalam minimarket tu dalam keadaan berlumuran darah. Ni antara pengakuan daripada orang yang jaga minimarket tu lah. Orang minimarket tu macam tanyalah, cik, kenapa dengan cik ni? Kenapa cik berdarah ni? Cik berdarah banyak ni, ada masalah apa? Isabella Guzman ni bagi tahu dekat si penjaga minimarket ni, dia baru saja dirogon dan dia minta orang minimarket tu jangan call pihak polis. Tolong jangan call pihak polis, saya baru saja menjadi mangsa rogol. Saya nak tempat untuk bersihkan diri. Saya nak mandi, tolong. Jadi orang semua kesian lah, orang kat situ macam, Allah dia mangsa rogol. Okey tak apalah, cik boleh mandi kat belakang. Dia pun tak call polis sebab permintaan si Isabella Guzman ni kan. Jadi dia mandi. Tapi hebatnya pihak polis dekat Colorado tu, dia dijumpai, Isabella Guzman dijumpai selepas 16 jam dia melarikan diri. Kira hari tu jugalah, waktu pagi-pagi buta tu dah dijumpai. Dia sedang tidur dekat dalam garaj kereta seseorang. Lepas tu bila dijumpai, dia pun ditangkap. Dan setelah postmortem badan mak dia dijalankan, waktu Isabella Guzman ni nak naik persidangan mahkamah untuk tahu apa hukuman dia, untuk tahu apa kesalahan dia, dekat situ pihak forensik menjelaskan ibu dia iaitu Yun Mi Hui tu, dia telah ditusuk dengan pisau banyak kali oleh Isabella Guzman. Pada mulanya pakar forensik hanya bagi tahu 31 di bahagian muka dan 48 tusukan di bahagian leher. Tapi setelah kajian dijalankan lagi, lepas pakar forensik tu macam betul-betul mendalami lagi mayat si Yu Min Hui ni, baru mereka tahu bahawasanya tusukan pisau tu adalah sebanyak 151 kali. Kiranya Isabella Guzman ni, dia punya marah dia tu memang gila-gila. Dia tusuk muka dan juga leher mak dia ni sebanyak 151 kali. Kira macam 151 kali. Dan yang teruk juga, kat sebelah mayat mak dia tadi kan ada kayu baseball. Kayu baseball tu juga digunakan untuk memukul kepala mak dia tadi supaya mak dia pengsan. Dan setelah siasatan dijalankan berpanjangan, pada bulan Disember 2013, waktu itulah si Isabella Guzman ni naik mahkamah sekali lagi untuk tahu apa hukuman dia bagi kesalahan tu. Waktu dia naik mahkamah ni lah, waktu ni lah orang ambil video dia tu, buat video TikTok yang kita tengok, video yang dekat Twitter orang letak lagu Sweet But Psycho apa semua tu kan. Waktu tu lah, waktu dia nak tahu apa hukuman dia. Dia naik dalam keadaan memakai baju pesalah, iaitu baju banduan yang warna oranye tu. Dan dia senyum dekat wartawan. Dia senyum dekat kamera wartawan. Dia buat macam tu. Lepas tu ada satu part tu dia macam tunjuk jangan menangis dengan air mata macam tu. And then she's so cute. Sebab tu video tu pun went viral. Yang peliknya, sebab dia kan nak tahu hukuman dia, kenapa dia senyum tanpa ada perasaan apa. Dia pun bergaya post dekat wartawan. Macam tu. Jadi hukuman yang dikenakan kepada Isabella Guzman ni adalah dia tidak dipenjarakan. Dia hanya disabit kesalahan membunuh, tetapi dia dihantar ke rumah sakit jiwa. Kiranya Isabella Guzman ni, selama tempoh sebelum dia nak naik persidangan ni, mereka jalankan ujian kesihatan dekat Isabella Guzman. Dan mereka dapati Isabella Guzman ni menghidap penyakit tekanan jiwa, mempunyai masalah mental ataupun lebih dikenali sebagai skizofrenia paranoid, iaitu satu situasi di mana penyakit ni menyebabkan orang berhalusinasi, berhayal
dia nampak benda yang tak ada, dia rasa benda yang tak ada. So dia jadi macam kadang-kadang dia akan takut sendiri, dia suka bersendirian, dia suka marah-marah tak tentu pasal. Macam tu kiranya ada masalah mental. Disebabkan tu dia tak dijatuhkan sebarang hukuman penjara, tetapi dihantar ke rumah sakit jiwa. So bagi aku, walaupun dia tak masuk penjara, walaupun dia tak tak diberi hukuman setimpal dengan apa yang dia buat dekat mak dia, tapi aku rasa dia masuk rumah sakit jiwa tu pun dah dikira macam penjara. Sebab apa? Dia masuk rumah sakit jiwa tu, dia bukannya boleh keluar, boleh pergi supermarket ke, boleh pergi kedai runcit ke apa, tak pun. Dia cuma duduk dalam satu bilik. Dan kadang-kadang bagi pesakit yang sangat-sangat serius macam si Isabella Guzman ni, menurut doktor dia suka duduk dekat corner bilik, lepas tu tenung, cakap sorang-sorang, gelak sorang-sorang, menangis sorang-sorang, kadang-kadang mencederakan diri sendiri, mencederakan orang lain. Bila dia masuk rumah sakit jiwa ni, dia akan dikenakan pakaian yang sangat special, yang mana tangan dia akan diikat. So bagi aku, walaupun dia masuk rumah sakit jiwa tu, tetaplah penjara, sebab dia bukan boleh buat apa pun. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita tak tahu, kita nampak orang tu sweet, cute, comel je, tapi dia sebenarnya psikopat. So kita tak boleh nak judge orang based on rupa. Kadang-kadang rupa dia tak sama dengan sikap dia. Kadang-kadang orang tu nampak ganas, nampak macam uish, dia ni macam nak membunuh orang je, tapi actually she's a cute person. Dia adalah seorang yang sangat baik macam tu. So kenali seseorang yang hampa sekeliling hampa tu, hampa pastikan hampa kenal sebelum hampa nak bergaul dengan lebih rapat. So itu je story kita untuk hari ni. Apa pendapat hampa tentang cerita ni? Jangan lupa untuk subscribe aku, like video ni, and share video ni dekat kawan-kawan. Okay, please help me to get 1000 subscriber, please. Okay, jangan lupa share kat kawan-kawan. Okay, bye, stay tuned.